وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dikasihi pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para asatizah, para pendidik dan para pemimpin masyarakat, dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta petunjuk daripadanya, kita masih lagi dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan yang paling besarnya ialah kita dalam naungan nikmat iman dan Islam, dalam meletakkan kita semua pada kedudukan yang jelas matlamat kewujudan kita di alam dunia, untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah, tanggungjawab sebagai khalifah Allah, dan tanggungjawab sebagai golongan yang menunaikan amanah, yang kesemuanya ini adalah merupakan perkara-perkara yang akan ditanya oleh Allah pada hari yang pasti berlaku, dinamakan hari akhirat. Tidak ada bekalan yang membantu kita melainkan dengan bekalan iman dan aman yang terbentuk daripada 3 perkara asas yang kita nyatakan tadi, yang berfungsi sebagai hamba, khalifah dan golongan yang menunaikan amanah itu. InsyaAllah bagi kelangsungan untuk mencapai kekuatan, tidak lain dan tidak bukan kita menyelami dan memahami apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita semua. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian hadis kita daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis yang kelima, yang bertajuk umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara, qala faman. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasara yang kamu maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis, umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani, hinggalah dalam urusan yang kecil dan perkara-perkara yang tidak munasabah. Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikut mereka. Zaman sekarang ini kita dapat melihat kenyataan sabdaan Rasulullah SAW ini suatu kebenaran. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Ramai orang Islam yang telah terperangkap dengan tipu helah Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula orang yang menjadi alat dan tali barut mereka. Inilah hadis yang kita baca pada pagi ini, hadis yang pendek tetapi mengandungi makna yang besar.
Bahkan hadis ini hadis yang masyhur, yang seringkali kita dengar, yang disebut oleh para alim ulama, oleh para asatizah dalam memberi peringatan dan pedoman untuk kita semua umat akhir zaman ini. Nabi SAW menyatakan sabdaan ini lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan Nabi menyatakan perkara ini, dan kita menyaksikan perkara ini menjadi kebenaran di zaman yang kita lalui pada hari ini. Bagaimana Nabi memberi penekanan bahawa amaran Rasulullah kepada kalangan para sahabat dan sekaligus menjadi amaran kepada kita semua, di mana Rasulullah menyebut satu masa nanti kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu. Kita sedia maklum, sebelum kedatangan Nabi SAW dan umat baginda ini sudah ada umat sebelumnya yang diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mengikut peredaran zaman mereka masing-masing. Yang mana kita sedia maklum juga bahawa sebelum umat Rasul ini majoritinya ialah umat Bani Israel, golongan Yahudi dan juga Nasara. Dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di kalangan Bani Israel ini nabi-nabi daripada keturunan mereka sendiri, daripada bangsa mereka sendiri. Antaranya Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semuanya itu ialah daripada Bani Israel. Dan bagaimana mereka ini menjadi suatu kelebihan umat yang terdahulu, kerana sejarah nabi-nabi daripada kalangan mereka dan menggunakan bahasa perantaraan, bahasa mereka, dan Allah Ta'ala turunkan wahyu dalam bahasa mereka. Namun sejarah telah menyaksikan, dilakarkan melalui penceritaan Al-Quranul Karim bahawa mereka ini Bani Israel, orang-orang Yahudi, seringkali melanggar dan melampaui batas. Melanggar batasan itu dalam keadaan mereka tahu, bukan dalam keadaan mereka jahil. Inilah yang menjadikan banyaknya kisah-kisah tauladan dan pengajaran yang Allah datangkan dalam Al-Quran, diceritakan kepada kita umat Rasulullah ini untuk dijadikan pedoman, supaya kita ini umat akhir zaman, umat Rasulullah ini yang memiliki ciri-ciri yang sama sebagaimana Bani Israel, iaitulah kita umat akhir zaman. Allah Ta'ala juga turunkan wahyu dinamakan Al-Quran. Bani Israel Allah turunkan sebelum kita ni Injil, Taurat, Zabur dan juga lembaran-lembaran, yakni suhuf, yang menjadikan panduan kepada mereka. Dan begitulah kita umat Rasulullah, panduan kita ialah Al-Quran, yang padanya mengandungi keterangan yang jelas dan sempurna, yang mencakupi semua aspek kehidupan, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, dalam kehidupan secara individu maupun kehidupan secara berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Semua jelas dalam Al-Quran. Sebab itulah pada awal surah Al-Baqarah Allah Ta'ala menyatakan zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah hakikat kedudukan Al-Quran itu sendiri, yang melengkapi seluruh kehidupan manusia, panduan yang membimbing manusia, yang mana Al-Quran sifatnya adalah huda, memberi petunjuk. Namun pada itu, bagaimana Nabi SAW memberitahu amaran kepada kita dalam keadaan kita mendapat nilai petunjuk yang sempurna sudah, yang lengkap mencakupi kehidupan, seluruh kehidupan kita, masih akan ada golongan yang menuruti umat-umat yang terdahulu dengan melakukan penyelewengan. Masih lagi degil ataupun salah hari bulan, kalau bahasa Terengganu kita. Wak salah hari bulan, wak dak ingat, wak dak nampak. Wak dak ingat, wak dak nampak apa dia? Panduan yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala dah nyata dah halalnya, haramnya, dosanya, pahalanya, tapi buat-buat tak nampak. Ini masalah dia. Itulah yang berlaku pada Bani Israel, umat yang terdahulu yang dimasukkan Rasulullah itu. Sehingga mereka ini, kesilapan yang mereka lakukan
shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Penyelewengan yang dilakukan itu bukan sekaligus secara terang-terangan. Di kalangan mereka memulakan penyelewengan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Begitulah yang terpalit kepada umat Rasulullah ini. Mereka akan meninggalkan ajaran kebenaran Islam itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maknanya secara slow, secara perlahan, terhakis nilai Islam dalam diri mereka, terhakis penghayatan petunjuk agama dalam kehidupan mereka. Kenapakah berlaku demikian? Di sini banyak huraian-huraian ulama berkenaan dengan menyokong apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Namun yang paling mahalnya, bagaimana Nabi mengumpamakan akibat daripada kelalaian dan kealpaan umat baginda ini pada akhir zaman telah meninggalkan ajaran Islam itu, sehingga orang-orang Yahudi masuk dalam lubang biawak, kita pun masuk lubang biawak juga. Nabi mengumpamakan lubang biawak itu satu perumpamaan yang memberi suatu keadaan mencelikkan mata kita, menyedarkan kita bahawa lubang biawak itu saiznya kecil dan sempit. Tapi kita ni dalam keadaan mendapat petunjuk, mendapat maklumat, pengetahuan dah akan sesuatu kebenaran, tiba-tiba melakukan kejahatan dan melampaui batas, seolah-olah macam cari menyakit. Tempat lubang yang bukan sempit, bukan muat untuk kita, hak sempit tu tiba-tiba kita nak tebang teruk masuk. Gitu ibarat ni. Maknanya kita dalam keadaan cari pasal, cari penyakit, tebang cari pasal. Maknanya itulah hakikat umat akhir zaman. Bila Allah dah nyatakan terang-terang halalnya, haramnya, tebang juga nak kehel, nak tebang juga teruk hak haram tu. Dipusing juga nak jadi halal. Ni ada sifat manusia yang demikian. Kenapa? Sebab kerakusan nafsu syahwat. Sebab itulah kita ni Allah Ta'ala fardukan solat, sembahyang ni supaya apa? Adanya kekuatan dalam roh kita. Sebab dengan solat itu yang membina hubungan kita dengan Allah, sehingga merapatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Mana ada sebuah pemerintahan ataupun raja ataupun ketua negara itu nak jumpa orang bawahannya 5 kali sehari? Tak ada. Tak. Raja nak jumpa rakyat dia 5 kali sehari, ada. Dia yang aturkan 5 kali sehari wajib jumpa aku, raja, jumpa betul. Tak ada. Tapi Allah Ta'ala sebagai raja segala raja menetapkan aturan waktu, suruh mengadap dia. Ini hebat. Raja segala raja sediakan waktu 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, mari ngadap Allah Ta'ala. Mari ngadap pula bukan mari ngadap biasa-biasa, mari ngadap boleh buat permohonan, angkat proposal. Minta apa, nak apa, nak projek apa, tak. Maknanya minta apa saja hajat waktu tu. Nak panjang umur, nak murah rezeki, nak apa, macam-macam boleh minta belaka. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan ruang tersebut kepada kita. Namun dalam pada itu, apa tujuan dia? Adalah untuk memberi kekuatan roh kepada kita. Kalau kita buat analogi, ibarat dia macam telefon ni cah sokmo, penuh bateri. Penuh bateri. 5 waktu ni nak jember satu waktu ke satu waktu ni, senggang masa tu banyak mana ujian kehidupan kita lalui. Daripada subuh nak jember, nak sampai ke waktu zuhur, banyak mana ujian yang kita lalui, ujian kehidupan. Dan memang kita manusia ni Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala ciptakan kita hidup untuk diuji. Allah sebut hakikat itu pada surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan untuk melihat, menilai dan menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Maka Allah nak tengok kita ni sejauh mana terbaik amalan, kena test dulu. Macam kita nak beli barang, duduk kita dakwa barang ni kualiti, test sekali tengok kualiti. Dia lepor ke barang tu, barang kaca tu lepor, handing ke dinding, dok pecah-pecah, terbukti kualiti. Mana kena test dulu barang tu, dah kata dakwa hebat, kualiti,
Kita manusia begitulah. Allah mengisytiharkan kita manusia ni apa? Ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah ciptakan kamu ni manusia dengan sebaik-baik kejadian. Maka takkan nak sandar nama sebaik-baik kejadian gitu je. Kena test dulu lah. Tak. Barang tadi kata contoh telefon ni tahan lasak, test dulu sekali, mau pelakon dia ni tak pecah. Pelakon kita kong tak pecah sekali. Sebab apa? Terbukti kualitinya. Sebab kena test dulu. Maka begitulah kita manusia. Allah kata dalam Quran sebaik-baik kejadian. Maka nak letakkan kedudukan sebaik-baik kejadian kena test dulu. Testnya apa? Ujian yang banyak. Maka di sana Allah Maha Adil. Walaupun Allah Ta'ala akan uji kita, Allah tak biarkan kita ni tanpa ada senjata dan perisainya. Tak. Contoh, bos ataupun ketua panglima perang kita arahkan kita masuk ke medan perang. Tiba-tiba tak ada bimbingan, tidak ada diberikan alat perang pada kita. Zalimlah nak maknanya. Tidak ada kelengkapan yang cukup. Maka begitulah ibaratnya Allah Ta'ala jadikan kita ni sebaik-baik kejadian, dan Allah Ta'ala nak uji kita, dan Allah Ta'ala sediakan peralatan dia. Maka peralatan yang paling besar untuk kita hamba Allah Ta'ala ni, Allah bagi kewajipan solat kepada kita. Solat itulah juga yang menjadi kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima mandat daripada Allah Ta'ala ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila turun ke alam bumi, memang Rasulullah melalui ujian-ujian yang makin berat. Ujian-ujian makin berat sehingga penentangan orang musyrikin kepada seruan dakwah Nabi ni ke tahap apa? Tahap melampaui batas nak tangkap dan bunuh Nabi. Sehingga menjadikan Nabi SAW berhijrah ke Madinah itu kekuatan yang terbina dengan apa yang Allah bagi persiapan rapi kepada Nabi SAW. Iaitulah solat yang menjana kekuatan ruh tadi. Sebab solat itu sendiri sifatnya Allah sebut sendiri dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan itulah yang dibuktikan oleh Rasulullah dan generasi awal umat Islam, sehingga mereka berjaya menterjemahkan ahsani taqwim itu, sehingga menepati juga pujian Allah dalam Quran, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat, nisbah pada Rasulullah dan para sahabat. Yang kita sepatutnya menyambung acuan itu, kita sepatutnya menjiwai acuan yang terbina itu, yang mana kita menyaksikan hari ini umat Islam secara menyeluruhnya gagal untuk menuruti acuan tersebut. Sebab apa? Sebab tak ambil pedoman amaran yang Nabi sebut tadi. Umat akhir zaman ni dicari pasal, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Salah hari bulan ikut pula perangai umat yang terdahulu di kalangan Yahudi, meninggalkan ajaran petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan. Yahudi, Nasara ni mereka tinggalkan ajaran itu bukan sebab apa, tak lain sebab nafsu syahwatnya, keinginannya yang merasakan diri mereka ni lebih pandai dan cerdik. Mereka cuba menipu, mereka cuba menyeleweng. Bukan menyeleweng ataupun mendustakan ajaran Nabi saja, mereka boleh tipu Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya mereka itu bodoh, sebab mereka tak sedar mereka nak tipu Allah, mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Allah yang maha berkuasa, sifat Allah alimun, yang maha mengetahui, khabirun, yang luas pengetahuan Allah Ta'ala. Antara kisah yang masyhur yang Allah sebut dalam Quran, orang Yahudi ni sehingga mereka ni nak buat main-main dengan Allah Ta'ala. Bila mereka minta hari cuti bagi kehidupan mereka dalam tempoh 1 minggu tu, hari Sabtu Allah beri mereka cuti. Bila dapat cuti, mereka ini diuji oleh Allah Ta'ala. Hari cuti itulah ikan yang mereka hak takak tu makin banyak berlego-lego dalam air. Sebab zaman mereka yang mohon minta cuti hari Sabtu tu ialah mereka ni aktiviti nelayan, tak takak ikan. Satu ujian bagi mereka ialah hari Sabtu yang mereka cuti tu, ikan duk nari-nari, duk main, lopak-lopak. Menggoda mereka. Hari lain tak banyak ikan, hari banyak ikan itulah dia mari ujian. Lalu mari akalan mereka apa? Mereka ingat yang mereka ini dah minta dengan Allah Ta'ala hari itu untuk hari cuti mereka, tapi
mereka guna juga nak tipu helah dengan apa? Tahan pukat hari Sabtu tu. Tak, tahan pukat. Walaupun mereka tak tangkap ikan tapi tahan. Ditahan pukat. Hari Ahad baru kutip hasil. Tak. Maknanya apa? Perbuatan mereka itu membodohkan diri mereka sendiri. Mereka menyangka Allah tak tahu, sedangkan Allah Maha mengetahui. Akhirnya Allah timpakan apa kepada mereka? Kehinaan yang begitu memberi suatu kesan yang besar, sehingga Allah sebut dalam Quran, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Tak. Akibatnya apa? Mereka tinggalkan petunjuk, mereka tinggalkan ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul kepada mereka. Dan begitulah umat akhir zaman ini mengalami nasib yang mengulangi kesilapan yang sama. Sebagaimana Bani Israel tadi, Yahudi dan Nasara, mereka ini cuba nak tipu dalam kehidupan ini seolah-olah mereka ni ingat Allah Ta'ala tidak mengetahui. Ini masalah yang berlaku dalam kehidupan. Ditambah lagi pula dengan sikap Yahudi ini, Bani Israel ini, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka ini memusuhi Rasulullah dan umat Rasulullah sehingga selama-lamanya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan reda kepada kamu sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Inilah jejak langkah mereka. Mereka tinggalkan petunjuk agama, dan mereka nak juga Rasulullah dan umat Rasulullah tinggalkan petunjuk agama itu sendiri. Supaya sejengkal demi sejengkal tak sedar, sehasta demi sehasta tak sedar. Makin luah sempadan yang ditinggalkannya. Sebab itulah kalau kita tengok antara yang dilakukan oleh kalangan Yahudi, agenda mereka untuk memurtadkan orang Islam ataupun memalingkan daripada ajaran Islam, mereka ada agenda yang namanya Freemason. Gerak kerja mereka begitu licik, teliti dan juga bersifat jangka panjang, sehingga mereka masuk dalam pelbagai sudut dan aspek kehidupan. Dari sudut pemakanan, dari sudut hiburan, dari sudut fashion pemakaian, dari sudut kewangan, dari sudut ekonomi. Semuanya tadi mereka masuk terapkan cara hidup mereka sehingga tanpa disedari orang Islam ikut dengan jelas. Contoh bab fashion. Orang Islam sendiri mengenakan cara pemakaian yang tak ada beza dengan pemakaian orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Barat. Tak sedar. Contoh tengok orang puan zaman kita sudah. Mengaku Islamnya tapi cara pemakaian tak ada beza kadang-kadang. Terutama di bandar-bandar besar. Orang Yahudi, orang-orang Eropah pakai kain skirt. Orang kita pakai skirt juga. Ada. Orang dia tak pakai tudung, free hair. Kita pun, orang muslimat perempuan kita pun ada yang tak pakai tudung, lepas rambut. Bahkan yang paling dahsyat sekali, tak pakai tudung satu hal, dia pula memperjuangkan agenda kehidupan yang tak pakai tudung ni, bebas tak pakai tudung. Ada kelak dia pula. Ni bahaya. Dahsyat. Besarnya perancanaan di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga heret sebegitu rupa jiwa orang Islam daripada menghayati ajaran Islam. Itu dari sudut bab pemakaian fashion, dari sudut bab kenegaraan, pemerintahan, banyak lagi. Sehingga kedudukan umat Islam tidak ada jiwa untuk membina sistem khilafah sebagaimana yang terbina lebih kurang 95 tahun yang dahulu, yang terakhir. Sistem khilafah ni di zaman selepas wafatnya Rasulullah, para sahabat membina kekuatan itu. Maka bila dah zaman pasang surut, turun naik putaran roda ini, maka berakhirlah sistem khilafah itu di zaman khilafah Turki Osmaniyah yang kita sedia maklum, yang tumbang jatuh pada tahun 1924 Masihi, lebih kurang 95 tahun yang lalu. Setelah kejatuhan khilafah itu tak bangkit-bangkit sistem khilafah, sehingga kenegaraan umat Islam, pemerintahan umat Islam tidak lagi mengambil kira dan mengambil berat untuk membina kesatuan itu sehingga terbinanya sistem khilafah. Sebabnya kita dah terpalit dengan apa yang Nabi sebut tadi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, roh Islam tu hilang.
Walaupun tak hilang sekaligus, dia hilang. Boleh dikatakan 60%, 50% dalam kehidupan orang Islam. Ataupun 70% pun ada. Bahkan ada yang 100%. Cuma tinggal namanya Islam. Hak lain jengkreng belaka dah. Pakaian, cara hidup, pemakanan, semua rosak belaka dah. Ini yang dimaksudkan. Terutama bagaimana mereka yang paling kuat memberi kesan dalam mempengaruhi umat Islam ni melalui hiburan. Sehingga candu yang berat dalam kehidupan orang Islam. Hiburan ni ibarat macam apa? Macam makanan asasi. Tengoklah, kita tengok dalam rumah berhibur, dalam kenderaan berhibur, di tempat kerja berhibur belaka. Nak sambut sesuatu berhibur. Bukan bermaksud Islam itu tidak menghalang untuk kita berhibur. Bukan bermaksud begitu. Maksud hiburan di sinilah hiburan yang melampaui batas, sehingga kita membawa budaya yang diterapkan oleh Yahudi dan Nasara ini. Nak berhibur mesti ada lelaki puan capur. Tu yang mereka cuba bawa tu. Nak berhibur mesti pakaiannya begini-begini. Bagaimana bentuk penerapan yang itu berlaku? Melalui tayangan filem-filem, televisyen, media elektronik, ataupun melalui media cetak, sehingga mereka ni datang serangan pemikiran, ghazwul fikri secara halus, masuk sehingga menjadi biasa. Bila jadi biasa ni, orang tak rasa nampak benda tu satu dosa. Contoh, bila kita dah tengok semua dalam TV pemakaian orang puan yang mendedahkan aurat yang seksi, maka sekali-kali pertama tengok tu mari debar juga. Mari kita tak tercemar lagi. Mari debar, tengok apa gini. Kalau mari tertarik pun sekejap je tu main debar takut pula. Lepas tu tak tengok dah. Esok ulang dia yang sama. Akhir sekali dilali, tak rasa dosa. Tengok cara, strategi yang mereka guna tu, sehingga akhirnya dia pacok molek, tertanam. Duk takir pecah batu gitulah maknanya. Iman ni begitulah. Hari-hari duduk takir dengan cara maksiat, dosa yang secara halus, sikit syaitan pun mari berhias. Tak apa, pandai istighfar, ambil semayang hilang lah. Padahal tak mari ingat pun hak dosa yang dia buat tu. Ambil semayang pun secara apa? Tanpa penghayatan. Sebab apa? Dah amalan rutin semayang ni macam tak ada jiwa. Dia tak mari fokus penghayatan. Itu yang menyebabkan dilihat ramai orang Islam kelihatan sembahyang, tapi sembahyang tak beri kesan pada mereka. Sembahyang tu sifatnya macam amalan rutin adat je. Dia tak nampak sebagai suatu penghayatan ibadah. Kalau solat itu sebagai didirikan dalam bentuk penghayatan ibadah, akan terbinalah generasi yang hebat, yang Allah Ta'ala sendiri menyebut dengan sembahyang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu maksud dia. Namun bila virus banyak masuk sangat dalam diri orang Islam ni melalui apa? Ujian tadi, ujian hiburan, tengok pemakaian fashion. Tengok orang Islam ni pemakaian fashion macam mana. Sehingga menjadikan kita tengok tu macam tak ada beza je orang Islam dengan bukan Islam. Tengok dari sudut muamalahnya, ekonominya, riba menjadi suatu perkara yang disukai. Sepatutnya ditentang riba itu. Dan begitulah segala perkara-perkara tadi menjadi suatu ancaman kepada apa? Jiwa-jiwa orang Islam dan kehidupan orang Islam itu. Hak paling bahayanya ialah mari free thinkers pula. Liberalisme yang kita semua sedia maklum. Dia menebal masuk dalam kehidupan orang Islam ini sehingga mereka nampak dilihat macam beragama, dilihat sebagai orang yang menggunakan nama Islam sebagai Muslim, tapi dari sudut pemikirannya sudah rosak. Rosaknya apa? Mereka cuba datangkan sesuatu yang bersifat memenuhi logik akal manusia itu mengatasi hukum hakam. Mengatasi hukum hakam. Contoh kita semua tahu. Sebelum ni ancaman kita 22 bulan yang lalu penerapan liberalisme yang begitu dahsyat sekali. Dengan beralasankan apa? Untuk memenuhi hak asasi manusia je. Tapi daripada
bermula situ untuk memenuhi hak asasi manusia tu direret slow-slow sehingga apa? Bawa kepada sama rata agama. Nampak dahsyat. Ini maksudnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ni bendanya. Hak paling hampir contoh yang kita dapat lihat. Mula-mula atas nama hak asasi manusia. Kemudian dengan nama hak asasi manusia itu dia pun desak. Maknanya dalam untuk memenuhi hak asasi manusia atas kehidupan kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama, nak nampak bagus, nampak sama rata, sama ratalah agama. Slow masuk. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna din indallah al-Islam. Agama yang hanya diterima di sisi Allah adalah Islam. Tapi bila pokok free thinkers ni mari, dia cuba nak tukar kefahaman tadi supaya bila nampak agama ni sama je, tak ada beza. Tengok atas nama kemanusiaan dia kata. Tengok orang Kristian baik bagus kebajikan, tengok orang Hindu baik bagus kebajikan, sama je kita. Slow masuk. Tak boleh gitu. Kita ada sempadan kita ada batas kita. Kan Allah sendiri sebut dah, agama yang hanya diterima hanyalah agama Islam. Dan sesiapa yang mengambil selain pada Islam, mereka berada pada kedudukan yang bahaya, yakni tidak diterima amalan mereka. Hari akhirat termasuk golongan yang rugi. Maka inilah yang dikatakan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mereka nak cabut Islam dalam kehidupan orang Islam. Termasuklah apabila kekuatan yang mutlak ataupun kekuatan yang utuh yang terbina sebelum ini dipecahkan dengan kejatuhan khilafah Islam itu, kita melihat dan menyaksikan musuh-musuh berani mengganyang dan menyerang negara-negara umat Islam, dengan orang Islam sendiri menjadi tali barut kepada orang Islam, kepada musuh Islam. Contoh tengok di Syria, kezaliman, penindasan yang dilakukan itu bukannya orang-orang kafir mari turun masuk dalam negara Syria tu. Orang Syria sendiri, pemimpin negaranya sendiri yang dilihat berwarga negara Syria dan yang ditindas itu warga negara Syria. Namun apa yang membezakan sehingga berlakunya penindasan, kezaliman, bunuh sehingga kejamnya berlaku? Sebab apa? Penerapan ideologi tadi, pemikiran tadi, sehingga menjadikan ruh Islam itu tercabut dalam diri orang Islam. Sedangkan bumi itu bumi anbiya, lahirnya ramai ulama, namun bila pemikiran dirosakkan, maka disitulah ibarat dia virus masuk, habis jeng habis. Kalau komputer masuk virus, jawab dia habis, kena format balik kena reset balik, maknanya begitu. Dan itulah juga yang berlaku di Yaman, berlaku di Sudan, berlaku di Kashmir, berlaku di India, berlaku di mana? Di mana-mana yang kita lihat hari ini, akibat apa? Daripada serangan pemikiran tadi. Menjadikan mereka berada pada kedudukan berpecah belah, huru-hara, sehingga membawa mereka kepada keadaan yang tidak harmoni. Maka itu dia. Itu bentuk pemikiran. Hak bentuk kewangan mereka perkenakan atau mereka cuba memerangkap dengan sistem riba. Dan mereka cuba untuk memberi suatu kemudahan pinjaman. Manusia ni memanglah bila nampak pitih tangan dia kelabu mata, tak boleh cash kat tangan dengan jumlah yang besar. Tapi nak dapat tu dia dah ingat dah yang mana mereka ni diikat dengan riba. Nak bayar tu pula sakit tak. Ini lagi bahaya. Saya duk heran hari ni, macam mana boleh bebas pinjaman berlesen? Alung ke, bahaya sebenarnya. Nampak aktif sangat mutakhir ni, dia duk gantung banner di mana-mana. Sebenarnya dia mendorong kepada orang ni supaya berbelanja tidak ukur pada badan sendiri. Peluang-peluang pinjaman ni mudah, banyak, tapi dah terperangkap nak bayar tu Allah nyiksanya. Sebab apa? Sebab sistemnya sistem riba. Nak bayar tu pinjam 10,000, bayar naik seganda lagi. Bayangkan. Kalau kita jenis mikir jauh, berteraskan agama, baiklah kita hidup bersederhana daripada bermewah-mewahan sehingga sanggup kita meminjam-minjam. Pinjaman pula dengan sistem yang tak ikut patuh syariah, lagilah tak ada keberkatan. Tak ada berkat.
Sebab tu kalau kita duduk perasan, sistem pinjaman konvensional ni banyak sesuatu musibah yang terpalit kepadanya. Dulu mungkin tidak ada alternatif. Sekarang ni alhamdulillah perkembangan dan peredaran zaman sudah berlaku dengan baik. Sudah ada di kalangan ahli-ahli muamalah Islam yang menceburi dalam perbankan dan sebagainya. Mereka cuba ubah sistem sehingga berlakunya patuh syariah. Tu pun masih ada saki baki riba yang tak dapat dihapuskan lagi, tapi dapat mengurangkan. Namun perjuangan mesti diteruskan. Ini penting melahirkan generasi yang berilmu, generasi yang menguasai bidang-bidang tertentu. Kalau selagi tidak ada usaha, maka selagi itu ia bersifat fardu ain. Dalam contoh sistem perbankan Islam, jika tidak ada usaha untuk tidak ada lagi, tidak berlaku lagi perubahan yang berlaku, maka jadi fardu ain ilmu perbankan Islam tadi. Tapi bila dah ada golongan yang menceburinya, jadi fardu kifayah dah. Mana begitu contoh dia. Ini antara bentuk perangkap yang dilakukan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasara kepada siapa? Negara-negara umat Islam. Maka sebab itulah bila kita lihat inilah yang diamarahkan Rasulullah, sepatutnya kita orang Islam tidak jatuh ke dalam lubang biawak lagi, ataupun kita tidak kena sengak kali yang kedua. Sepatutnya kita sudah sedar, kita sudah berada pada kedudukan yang kukuh, yang hebat dan stabil. Sepatutnya, tapi hari ini tak berlaku. Kenapa? Sebab penyelarasan dan kesatuan hati-hati manusia itu tak berlaku dengan baik lagi. Dia kena balik semula kepada konsep asasnya, solat yang sempurna, solat yang penuh dengan penghayatan. Bila umat Islam solat dengan penuh penghayatan dan sempurna, akan mudah berlaku tautan hati ke hati itu dalam keadaan pertolongan Allah Ta'ala itu sendiri. Dia bersifat ruhiyah, bersifat kerohanian. Jadi kita ni bila sebut sifat ruhiyah ni, benda tak nampak. Benda tak nampak. Bila benda tak nampak ni, dia memerlukan kepada iman, kepercayaan. Maka sebab itu bila kita membaca hadis ini, dia memberi suatu gambaran dan motivasi kepada kita, apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan, apa tindakan yang perlu kita usahakan untuk kita membina kekuatan umat Islam itu sendiri, dan kita tidak terpalit dengan perangkap-perangkap musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita sudah berada pada kedudukan yang tinggi martabatnya orang Islam ini, agar musuh-musuh Allah merasa gerun dan merasa takut kepada kita. Bila sebut gerun dan takut ni, tak semestinya kita mesti bersifat keras dan ganas, tidak. Bila kita sebut musuh gerun dan takut dengan kita ni, takut dan gerun dengan nilai yang tinggi kita ada, hemah kita hebat. Maknanya musuh kata, tak lewat bukan-bukan pada pokok orang Islam ni. Ilmu mereka hebat, pengalaman mereka hebat, akhlak mereka hebat, jati diri mereka hebat. Itu maksud dia gerun. Bukan maksud gerun ni dia nampak kita pakai pedang sama pacung pada, bukan. Bukan maksud dia begitu. Zaman kita ni orang tengok orang Islam ni hebat keilmuannya, strateginya, dan juga perisai pertahanan mereka ini dengan dengan keilmuan yang hebat, dengan jati diri yang hebat, sehingga musuh tak ada ruang nak tipu. Itu maksud dia. Bila kita sampai tahap tu, insya-Allah akan berlakulah suatu nikmat kehidupan yang dijanjikan Allah dan Rasul kepada kita, sebagaimana yang pernah dikecapi oleh umat yang terdahulu, sehingga Allah Ta'ala sebut mereka berjaya menukar keadaan daripada takut kepada keadaan aman. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Mereka boleh tukar daripada keadaan yang huru-hara, yang takut itu, kepada keadaan aman. Sebab apa? Bila Islam berdaulat, Islam memayungi kehidupan manusia, tolak segala bentuk ideologi, pemikiran dan juga gaya hidup yang tidak berteraskan kepada acuan Islam, maka orang Islam berada pada jalan yang selamat dan acuan yang selamat. Maka itu yang kita inginkan, supaya kita berjaya membina kekuatan itu di zaman mutaakhir ini, dan kita beriman kepada apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Islam itu akan mencapai kekuatan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri juga menjanjikan selagi mana kita berpegang teguh dengan ajarannya, dengan perintahnya, Allah akan membantu dan memberi pertolongan, dan kita semua akan mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat.
Maka itulah intipati hadis yang kita nak faham melalui hadis yang kelima pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dalam ruang yang terbatas dan masa yang ada ini, sama-sama dapat kita hadam dan memahaminya insya-Allah dan beramal dengannya, supaya kita memainkan peranan tersebut dengan membina ahli keluarga kita, masyarakat setempat kita, negeri dan negara kita ke arah yang masyarakat yang hebat, umat yang hebat, yang memenuhi kedudukan perintah Allah, kuntum khaira ummah, kamulah sebagai umat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekadarnya yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tidak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.